Okay, Alhamdulillah, pertama sekali syukur Allah kerana kita ditemukan pada pagi ni. So kita mulakan kelas kita pada pagi ni dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Okay, baru 32 orang. Okay, tadi attendance saya dah ambil. So hopefully boleh update nanti. Bukan 8 orang tadi. So berapa boleh maklum saya balik lah. So actually untuk attendance ni boleh tengok dekat you punya smart. Untuk ni lah update pada saya. Okay, first of all untuk first session ni actually kita akan just review lah. Untuk first just nak ingatkan kita punya test satu saya akan buat pada hari Ahad minggu ke-9 lah. So next week cuti, minggu 8 cuti. So minggu ke-9 So minggu ke-9 So minggu ke-9 nanti hari Ahad standby lah malam ke kemungkinan malam kot. Hopefully all yang siapa yang ada tugasan pagi tu lapar-laparkan masa lah. Dan untuk test satu semuanya objektif. Tapi saya akan bagi macam quiz lah, fix 1 hingga 2 jam supaya all boleh buat dalam masa yang ditetapkan. So dia punya orang kata hint-hint tu macam you boleh tengok pada quiz yang kita dah buat lah, quiz 1, quiz 2, yang quiz 3. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua berkaitan dengan kemarin lab. Saya dah baru dapat tangkap lah apa masalah yang tak boleh, kenapa tak boleh run. So just nak share sikit kot kalau sempat. Cuma apa yang saya nak highlight ialah setting dekat VSync. Setting dekat VSync tu you all boleh tengok balik. Sebab saya rasa untuk setting kat VSync ni tak boleh lah pula. Saya tak tahu kenapa sampai problem. PC ni problem pula. Kat laptop saya okey tadi. Yang penting dekat VSync kat VSync make sure you set bukan 339.41 volt lah. You buat 339 je, tak payah 41 volt. V pun tak perlu. Dia agak hang bila kita letak V atau HV. Tu saja. Mostly boleh lah. Lepas tu boleh, tak ada masalah. Okay, itu tentang lab lah. Lab 3 simple lah. So VSync je saya detect bagi tadi. Saya dah test ok. Semua video untuk lab 3 nanti saya upload lah lepas saya combine video-video yang dah terputus, patah balik, lepas tu yang jadilah. Biar proper lah you nampak. Tu je lah saya nak maklum. Okay, jadi untuk hari ni kita continue sikit chapter 2 yang last. Saya rasa untuk awak last week memang tak sempat sebab kita agak detail nak terangkan benda ni. So hopefully you boleh go tu. Dan ni last simple lah, tak ada apa-apa pun, iaitu voltage doubler. So apa yang ni chapter tu last sebab chapter 3 ringkas sangat. Memang ringkas sangat. Saya boleh yang kata ni lah. Okay, jadi untuk voltage doubler, nama pun doubler. So maksud doubler dia SN darab 2 lah. Itu maksud dia lah. So apa yang you all boleh tengok sini, positive cycle and ketika negative cycle. So lita dia you nampak bezanya apa, diode dia, susunan dia ada 2 diodes and 2 kapasitan. Okay, ni circuit dia, you je hafal saja. Dan kapasitan dia punya yang penting polarity in term of positive dia akan connect sama with the secondary input. Manakala tu C1, untuk C2 dia reverse. Dia reverse. Oh ni dia punya simbol terbalik. Hopefully you ambilkan simbol lah, tengok polarity ni. So ni positif pergi kat negatif. Yang tu second. Yang first kapasitan positif.
Diode D1 sama juga, positif dengan positif. Boleh perasan, positif dengan positif. Tapi untuk diode tu negatif dengan positif. Tu nampak konsep dia. Diode 1 positif negatif, diode 2 negatif positif. Sama juga kapasitan, kapasitan 1 positif negatif, kapasitan 2 negatif positif. Simple je kot. Yang penting you tahu arah dia lah. Satu arah ke bawah, satu arah ke kiri. Okey, untuk diode. Okey, kita just tengok overview secara ringkas. Ketika positive cycle, apa yang berlaku? D1 conduct. So D1 conduct. So kita anggap ni idle diode. So bila ada diode, dia switch on ataupun short circuit. Dan itu switch off. Betul lah. Dan ni open circuit sebab dia reverse bias. So apa yang berlaku? C1 akan charge. So ni akan charge. Manakala C2 tak ada apa-apa lah, sebab ni putus. So tak ada apa-apa C2 pun putus. So ketika positive cycle, output yang kita akan nampak ialah dia akan kosong, tak ada bacaan. Ketika positive cycle lah, dia kosong. Ni untuk V, ni untuk T kita. Ada yang orang masuk ke? Itu bukan. Okey, boleh. Okey, ketika negatif, so dia akan charge sehingga maksimum nilai VM. So maksimum. So ingat, kapasitor dia boleh charge and discharge. Ada lagi putus dia. Okey, masih bersama saya semua ada lagi. Okey. Sebab macam-macam bunyi saya dengar. Ada. Saya takut ada dia apa ni, dia breakdown Okey, untuk next negative cycle negative cycle, D1 akan switch off. So sebab apa? Dia reverse bias, so dia terbuka. Manakala D2 akan conduct, so dia akan short. Dan tadi kapasitan dia punya polarity still maintain untuk C1 sebab tadi dia dah discharge sampai nilai VM. Ni polarity dia. Dan apa yang berlaku pada C2 dengan positif minus ni? Okey, ini VM dan ini pun VM. Betul? Ini memang the original VM. Ini yang telah discharge dengan VM. So polarity sama, minus. So you boleh nampak daripada node sini node sini A dengan node B ni. Sebab node A ni sama sebab diode dah short circuit. So apa yang berlaku? You akan nampak pada node A ni VMC dan ni adalah VM yang original. Nak terbalik pula. Sekejap negatif positif. Betul negatif positif. So jumpa diode, jumpa B. So boleh tengok ni negatif positif, ni negatif positif, ni VM, ni pun VM. So output dia, kita punya negative cycle adalah kira-kira macam ni lah. VM ni adalah V output. So VM tambah VM, so VO output dengan same polarity dia sama dengan 2VM lah. So maksud dia apa? Bila same tu maksud dia negatif ke atas. So dia punya cycle dia akan jadi double ke bawah. Boleh faham So tadi so dia punya graf ni dia akan jadi macam ni. Ni jadi 2VM. So ni kosong, tu maksud voltage double. Itu saja simple untuk voltage double. Just nak terangkan secara ringkas lah. Okay, dah habis tu chapter tu. Sebab saya kata ringkas cerita tu. Okay, next kita pergi pada chapter 3 lah. Ini yang
Dia orang memang tak sempat. So saya cuba settle down untuk hari ni lah. Hopefully sempat lah. Sebab tak banyak, 18 slide saja. Okay, first nama pun, nama ni nama official nama official. Dalam IC yang ni lah nama dia, bipolar junction transistor. Tapi nama samaran dia transistor lah. Nama samaran transistor. Sebut pun bipolar. So bila sebut bi maksudnya apa? Ada two maksudnya polar. Polar tu maksud dia two polar junction. Dia ada two polar junction. Ni junction, ni junction. Bipolar junction. Maksud dia bipolar junction. Dia ada two polarity. Maksud dia P dengan N. Dan dia ada dua junction. Maksud dia apa? Kalau transistor yang kita dah, kalau diode sebelum ni structured, dia punya ni adalah macam ni, PN. Ini diode ini diode. So ini dia punya PN junction dia. Betul? Ni kalau diode. Tapi untuk transistor, kita boleh kembangkan diode ni jadi macam ni. So ni P, ni N, ni P, dan ni okay, ni N, ni P yang asal, N kita letak kat sini. So kat situ inilah maksud dia. Ni PN junction pertama, ni PN junction kedua. So ada dua PN junction. Ni pertama, PN junction pertama, ni PN junction kedua. So ni pun PN. So nampak kat sini ada kedua-dua jenis ni ada dua junction. Ni dia panggil apa? Ni dia panggil PNP ya. PNP transistor. Manakala ni NPN transistor. The next slide ada terangkan secara ringkas lah. Ni saya nak overview saja. Kenapa dia panggil bipolar junction lah. Sebab ada dua junction PN. Okay, ada dua junction PN bersama. Okay, next ni dia punya maksud. Satu PNG saya cakap tadi, nanti connected terminal. Dan paling penting kalau diode kita hanya ada dua polarity saja ataupun dua kaki saja, iaitu anode and cathode ataupun positif and minus. Tapi untuk NPN ataupun transistor kita akan ada, okay, untuk transistor kita akan ada tiga kaki, iaitu emitter, collector dengan base ataupun CBE. Yang biasalah CBE, collector, base dengan emitter. Okay, itu paling penting. Dan ini adalah PNP transistor yang saya dah cakap. Manakala ini adalah NPN transistor. Okay, yang saya dah lukis sebelah. So untuk PNP, kalau dia equal diode yang kita boleh cakap adalah seperti macam ni lah. So diode ni actually ni dia punya material. Kalau diode ni pula dia punya material adalah ini. So PN ni akan kongsi lah. Sama juga macam ni lah. Ni N, ni P, ni P, ni N. Okay, paling mudah. Dan in term of symbols, ini tak payah pening kepala, simple saja. Just refer pada arrow ni. So arrow sama macam ni, diode. Kalau ni diode kita ni positif, ini minus. So sama juga, ni positif, ini minus. For the next confirm dia akan alternate balik lah, positif. Sama juga macam ni minus, ni positif, alternate balik, negatif. So we tahu negatif positif ni adalah NPN. Kalau positif, negatif positif adalah PNP. So simple saja. Yang penting error ni berada pada emitter. Error ni berada pada emitter. Hopefully yang you kena aware lah. Error ni actually just show up the direction of the current which flow from the side to side lah. Kalau tengok sini kita tahu IE tu dia akan pergi ke IC.
dengan IB. So dia punya current dia akan, ni IE kita. Okey, ni IE kita. So dia akan keluar ke sana dengan ke sana. Ni IB, ini IC. Okey, kejap ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk. Kena buka pintu. Buka pintu. Okey, baru 36 orang Baru 36 orang. Hello raja-raja kawan-kawan awak. Cepat lagi nak lapor diri. Okey. Itu kalau PNP, kalau NPN okey. Kalau NPN pula, current yang keluar tu IE, yang masuk pula IC dengan IB. You just tengok error saja, kat mana dia keluar, kat mana dia masuk. Tu just je. Yang penting apa you kena pegang tentang transistor ni adalah the next. Yang paling penting transistor yang you kena pegang, wajib pegang ialah ni, tak boleh lari lah. IE equal to IC plus IB. Ini adalah tetap. So you dah tengok pada node ni, current masuk equal to current keluar. Sama juga macam node ni, current masuk equal to current keluar. So tak lari daripada konsep IE equal to IC plus IB. Sama ada IE keluar atau IE masuk tu tak ada masalah. Yang penting kalau IE masuk, IC dengan IB keluar. Kalau IE keluar, IC dengan IB masuk. Itu saja. Paling simple. Simple ya. Okey, actually apa yang in term of PNP dengan NPN tu, kat sini dia ada in term of dia punya material lah yang digunakan pada emitter, pada base dan pada collector. So apa yang apa yang saya boleh highlight kat sini, emitter adalah heavily doped. Maksud dia heavily doped, maksud dia material silicon plus arsenic ataupun any doped material lah yang kita dah belajar masa chapter 1 tu. Dan ni lebih banyak daripada ni. Okey, itu yang pertama. Tak nak masuk dia. Okey. Manakala collector adalah moderately, maksud dia silicon plus doped material tu lebih kurang sama lah jumlah dia. Manakala base kurang doped area tu kurang sangat. Maksud silicon lagi banyak. Okey, dan untuk kali ni saya rasa untuk transistor kita akan go through silicon saja. Germanium you all boleh bukan abaikan lah. Jarang kan kita gunakan transistor germanium. Selalunya VBE pun kita akan guna 0.7 masuk silicon lah. So 0.7 tu akan digunakan jugalah. Okey, untuk operation NPN ke PNP ke, yang paling penting you kena pegang apa ni, simple formula, iaitu ni untuk operation untuk dia aktif, dia akan ada apa ni, untuk base emitter dia akan, dia punya configuration BE, base emitter kena sama dengan forward bias, manakala base collector dia kena reverse bias. Apa maksud dia? Forward bias maksud dia BE. Contoh ni B, ni B, ini E. So kena forward bias, positif dengan positif. Tu maksud dia lah. So ni positif. Okey, ni jenis apa ni? Ini negatif, ni positif, ni negatif. Ini adalah NPN.
Kalau saya tak tengok tajuk pun saya boleh tahu dah apa ni betul lah. Cuma saya maksud kalau saya tak tengok tajuk ni saya dah tahu lah NPN. Tengok simbol ni. So ni positif. So positif jumpa positif dan negatif jumpa negatif atau ground. Tu betul lah, negatif jumpa negatif, negatif dan ground. Okay, betul lah. Tu masuk forward bias. Reverse bias pula BC. Okay, BC. So C ni akan reverse bias lah. So negatif dengan positif. So dia terbalik lah. Maksud dia negatif jumpa positif, dan kalau ada positif dia akan jumpa negatif. Okay, tu saja. So NPN ke PNP ke sama. Tu konsep dia. Base emitter wajib forward bias dan base collector kena sama dengan reverse bias. Ini fix. NPN ke PNP sama je. Ni contoh PNP. Ni PNP, tengok daripada simbol ni positif, ni minus, positif. So negatif dengan negatif betul. Kena yang positif kena positif lah. Kat sini tak ada ground you nampak ground tak ada kat sini. Dia tak ground kan lah sebab ni positif. Kalau ground ni jadi lain pula. Kalau ni positif tak nampak. So nampak dia kat sini forward bias betul. Manakala untuk base collector positif minus. So dia akan reverse bias. Betul lah. So maksudnya lista dia betul. Okay, faham? Tu PNP dengan NPN. Simple saja, senang saja. Okay, ni forward bias. Ni in term of bagaimana dia buat. Macam mana terjadinya forward bias dalam PNP dan NPN. So ni untuk contoh base emitter. So bila forward bias, kita tahu forward bias apa satu benda yang kita pegang adalah depletion region dia akan mengecil. Tu forward bias. Dan polarity dia kena connect positif minus lah. Tu yang dia sebut forward bias lah. Depletion region kita akan connect connection positif negatif, dan dia punya kesan adalah depletion region akan mengecil. Ni depletion region akan mengecil. Bila mengecil, current boleh lalu lah. Maksud dia boleh seberang daripada P-type ke N-type. Ini chapter 1 lah. Sama konsep macam diode. Dia kurang sama je. So dia akan berpindah daripada P-type ke N-type. Okay, itu untuk forward bias lah. Sebab untuk operational transistor memang sure lah kita akan connectkan base emitter dalam forward bias. Sebab tu dia jadi macam tu. Sekejap ada orang nak masuk kelas. So kena buka pintu. Okay, lagi 2 orang. Nanti the last kelas jangan lupa. Okay, so dia boleh pindah. Okay, reverse bias. Okay, betul. Ni reverse bias. Ni adalah PNP. So negatif dengan positif dan negatif dengan ni P. Positif dengan negatif. Ini dia punya charge. Ini dia punya charge. Yang penting kita tengok dia punya type je. P-type jumpa negatif. So buat tu dia reverse bias. So bila reverse bias, dalam keadaan reverse bias, first kita set polarity connection antara dia punya antara transistor dengan dia punya power source, positif dengan negatif dan negatif dengan positif terutama. Dan kesan ni apa? Dah depletion region dia akan besar lah. Nampak ni depletion region dia. Ni depletion region dia. Dia besar. Tadi halus je. Kat sini halus. Kat sini halus je. Tapi kat sini dia besar sangat. So dia block. So apa yang akan berlaku? Current still flow tapi minority lah.
sebab besar sangat, so akan ada current flow tapi tak besar. Sebab tu apa yang boleh tengok, IE lebih besar atau lebih besar daripada IC. For sure lah, sebab kita dah pegang tadi IE equal to IC plus IB. So memang confirm lah, tapi lebih besar. Okay, next untuk operation PNP. Ini dia combinekan two condition daripada depletion region untuk emitter base. Ni depletion region emitter base, so dia kecil. Kalau ni adalah depletion region PN adalah base collector, dia besar. So boleh tengok yang besar dan kecil. So current mengalir daripada E ke C tu banyak, tapi ke B pun ada. Dan majority tu carriers. Majority carriers daripada majority kat sini, tapi in term of N ke P hanya kurang lah. Okay, lagi seorang. Siapa lagi seorang? So since the sandwich N-type method is very thin and has a low quantity, a very small number of these carriers will take these parts of height to base terminal. So memandangkan apa dia kata, sandwich ni besar, ialah dia besar, dia punya part ni besar, region dia besar. So current akan lebih, orang kata, pergi ke apa ni, B, ke kaki B compared to pada C. So dia tengok a very small number sekali will take part, sebabkan dia punya high resistance. Maksud dia to the base terminal lebih kurang sikit saja, lebih kurang separuh, bukan separuh, 5%. 5% ni sangat-sangat halus. So selalunya IE equal to IB plus IC. Selalunya IE ni milliamp, IC ni milliamp, dan IB ni selalunya kerap kali adalah microamp. So in term of parameter pun you dah nampak lah, ni amp tu ni besar lah, ni besar, cuma dia lebih besar daripada ini, cuma B tu sikit saja. Sebab apa? Majority carriers since the sandwich amp that metal very thin and has a low conductivity, so very small number of carrier will take this part of high resistance. Sebab ni sangat-sangat tinggi dia punya laluan. So part yang paling penting dia tengok kat mana dia akan pergi lah. Okay, ni sama. Okay, ni yang saya mencari tadi, ni saya dah cakap tadi. So untuk transistor ni memang dia punya part lah. Itu yang dia kena pegang, IE equal to IC plus IB. Tu dia punya ni lah. The larger number of these major carriers will diffuse across. Sebab kalau dari sini tadi kita cakap majority carriers dia akan mengalir, dia akan kata berhijrah, kata migrate from P-type to N-type, sebab dia punya distance. Dan kat sini dia akan cuba akan ada aliran lah daripada sini ke sini, tapi in term of minority saja, in term of ni manakala akan ada sikit current mengalir ke B. Okay, kalau tengok pada kita punya node ni, dia boleh tengok this result. Macam mana boleh benda ni berlaku? The reverse bias out the injected major carriers electron will appear as minority carriers in the N-type material. So kat sini pada N-type, kita punya apa ni, carriers of in term of ion tu sikit, sebab tu dipanggil minority, dan banyaknya berhijrah daripada P ke P terus lah, direct ke C. So maksud dia lah. So kalau tengok in term of flowing of the current,
Sebab tu kita boleh nampak lah. Tapi apapun kita punya formula untuk transistor dalam perniagaan ni yang you kena pegang lah, KI sendiri. Dan actually setiap parameter ni kita boleh relatekan lah antara satu sama lain. Pada next slide akan ada building sikit. Okay, ni kita punya. Okay, ini adalah kita punya configuration. Configuration adalah kaedah sambungan pilihan kaedah sambungan yang ada. So ini adalah kaedah sambungan configuration yang kita boleh buat bagi transistor. Sebab apa kita ada configuration ni? Sebab kita ada 3 terminal atau 3 kaki lah, iaitu kita ada C, kita ada B dan kita ada E. So bila ada CBE ni, maksudnya akan ada 3 juga, akan ada 3 kaedah sambungan, iaitu dipanggil common dan common. Ketika kita common tu mudah kata is ground lah. Bila sebut common tu the ground, common base, common collector and common emitter. Okay, first kita tengok dulu common base. Ni common base, ni first type of configuration. So kita ada 3 type configuration: common B, common base, common collector and common emitter. Okay, base connection is common. Maksud common tu is a ground. So kalau tengok sini, base kita ground kan. Okay, base kita ground kan. Itu maksud apa ni, common base lah. Masih ada di talian putus Ada. Okey je. Okey, the input signal is supplied between the transistor base and the emitter terminal. Okey, kita dah cakap tadi. Okey, untuk configuration yang pertama kita ada 3 common lah, base C, E. Dan untuk transistor ni operate, untuk transistor ni operate first yang you, untuk transistor yang you kena pegang, yang tadi saya dah cakap tadi, untuk dia orang kata berfungsi sebagai transistor. Sebab actually the next slide akan go through tentang ni lah, yang paling penting lah pada hujung tu. Nanti saya akan terangkan. Sebab untuk transistor tadi kita dah belajar adalah kita punya kaedah sambungan ialah untuk dia operate. So apa yang you kena buat pada base emitter, kita forward bias, dan pada base collector kita kena reverse bias. Okay, dan ini adalah DC signal. Dia faham? Ini adalah DC signal. So ni DC signal ni DC signal. DC signal. Like current lah. DC. Voltage DC. Okay, itu paling penting yang you kena tadi lah, yang kita dah tahu. Okay, yang kedua kita dah tahu tadi ialah IE equal to IB plus IC. Okay, itu untuk pengiraan lah. Dan the next adalah configuration. Okay, configuration. Kat sini you nampak bila sebut configuration kita ada 3 type lah. Ada 3 jenis tadi. So apa yang paling penting untuk configuration, dia akan ada two different different signal. Dia akan nampak AC signal dengan DC signal. Contoh lita ni, ini DC. Ini DC. Ini DC.
Dan ini apa? Vin adalah AC. So you akan jumpa AC pun ada, DC pun ada dalam 1 liter. Okey, lihat dulu jangan pening kepala. Yang boleh ke cik? Boleh. Cuma sini nanti kan ada kapasitan lah. Untuk dia block supaya dia tak boleh orang kata dia tak kacau antara DC dengan AC. Cuma ini just kita nak belajar configuration je. Cuma apa saya nak share kat sini ialah untuk kita punya apa ni lesson for this week. Kalau tengok untuk transistor, kita go through tadi operate, dia macam ni dia operate. You kena import bias dan reverse bias. Ni apa RV apa ni? Reverse bias. Second kita tahu IE equal to IB plus C. Dan tiga kita tahu kita guna configuration, dan kita baru nak belajar configuration, dan you akan nampak AC dengan DC. Okey, DC fungsi dia untuk apa? DC fungsi dia untuk apa? Dua-dua ni ada dia punya fungsi lah. Bukan suka-suka nak sambung AC dengan DC. Tak untuk transistor. Okey, selalunya transistor digunakan sebagai amplifier. Selalunya lah dalam dia operate ni, dia akan sebagai amplifier. Sebab dia operate ni, masuk operate tu dia amplify lah, dia function. Sebab nanti the next you akan belajar 3 kondisi, sama ada dia operate, cut off ataupun saturated. So ada 3 keadaan pula tu. Dia berapa? Untuk operate ataupun dalam keadaan aktif, dia akan bertindak dalam sebagai amplifier. Bila sebut amplifier, dia amplify lah. Amplifier ni apa? Dia menguatkan signal. DC ada gunanya untuk apa? DC gunanya untuk ni, DC signal ni dia nak tentukan, make sure dia operate dalam kondisi aktif region. Dia akan kenal lepas ni active region. Maksud dia dalam active region dia operate, dia akan bertindak sebagai amplifier. Tu tugas DC. Dia faham? Untuk AC, ini kita punya Vin, signal yang kita nak. Signal apa yang nak amplify? Tu yang maksud dia. AC, DC adalah kita nak, orang kata kita nak add atau kita nak tentukan kondisi resistor tu supaya aktif. Tapi untuk AC, dia akan bertindak sebagai signal input kita. Okay, dapat something untuk kita punya configuration. Sebab takut you confuse, saya terus nampakkan lah. Kat sini memang ada AC dengan DC. So jangan confuse lah. Untuk transistor tak ada masalah. Dua-dua ada fungsi yang berbeza. Dan sini dia tak akan connect macam ni lah, direct. You nampak direct kan, positif kat sini. Tak, ada satu komponen yang kita akan tambah. Sebab ini just kata base. Kalau kata ni just kita punya overview tentang configuration. So tak masuk detail lagi. So untuk for this lesson, for this stage okey lah. You nampak macam connected, sebenarnya tak connected direct. Okay, the corresponding output signal is taken from between the base and collector. So maksudnya apa? Input Vin dekat EB, yang pertama. Okay, Vin kita connect kat VEB, manakala Vout kita connect dekat VCB. Okay, ni output positif minus. So kalau AC, kalau Vin AC, so output AC ke DC? Seorang Aiman, mana Aiman? Ada banyak Aiman. Yes sir. Is Vout AC ke DC? Kalau Vin AC, so Vout DC. AC. Tak dengar. AC ke DC? DC. Dia paling mudah dia akan ikut Vin lah. Dia tak akan ikut DC ke AC. Yang penting kalau Vin AC, Vout confirm AC lah. AC juga. So AC, sebab kita akan tengok, sebab kita nak amplify input.
So amplify tu, kalau VA tu AC, confirm lah output tu AC. Itu paling part yang kita kena tengok. So ni gambaran lah, saya bagi orang kata satu overview, ringkas tentang transistor. So you nampak, dan you nampak kesinambungan antara subchapter sebelum ni dan subchapter sebelum ni. So you nampak overview for the next kita punya research. Okay, itu kalau common base. Kalau common elector, samalah, konsep sama je. Konsep dia sama je. So untuk nama pun common. So common, the collector is common through the supply. Kalau tadi is common to both the input signal and the output signal. Kita connectkan antara groundkan antara signal, input signal, ni input signal dan output. Untuk collector, dia common through the supply. Maksudnya dia melalui ni common dia melalui power supply. Ingat, power supply untuk transistor operate adalah DC ya. Itu DC kita. Memang DC kita. So tu maksud dia. Kau tengok situ, kalau tak dia maksud dia kalau through the supply, maksud dia collector ni dia akan groundkan melalui supply. Betul eh? DC jumpa dulu power supply. From the C collector, jumpa dulu power supply, barulah kita ground. Itu maksud dia lah. Dan input connected direct to the base. Okay, V in still kita connect to VBE, sama macam tadi. VEB ke VEB. Yang penting you tengok pada, kalau ni PNP, so ni positif, betul lah positif PNP. Kalau ni pula NPN. So yang penting, sebab tu tadi VEB, ini V in VBE lah. Yang penting dia kena forward bias. Tu saja ni yang penting lah. Dia VBE ke dia VEB ke, dia tengok jenis diode lah. Yang penting you nampak positif, kena connect dengan positif. Tu saja. Tu kalau ni NPN, dia akan VBE lah. Kalau V out, dia akan connect kepada VE. Dia boleh nampak VE direct. So ni node yang sama. So V out kita ambil kat situ. So itu emitter load, dan set automation kan use as a volt. Okay, kat configuration ni maksud dia kaedah penyambungan ni selalunya digunakan sebagai voltage follower ataupun emitter follower. Masuk voltage follower, V in akan equal to V out, ataupun V out akan equal to V in. Tu maksud follower. Dia follow je apa yang dia terima. Dia just output akan display apa yang dia terima je lah. So itu part yang tu common collector. The next adalah common emitter. Sebut common emitter. So saya cakap tadi, dia memang akan ground kan. So memang emitter kita direct ke ground. Kalau tadi common emitter collector, dia ground kan melalui kita punya power supply. Tapi untuk emitter dia direct to ground. And di bus ini apply between the base and the emitter. So samalah. Okay, ini adalah P, ini adalah N, ni N. So ni NPN, common emitter. So positif dengan positif, betul. Dan input kita V in AC tu, kita akan connected to the VBE. Sebab dia yang forward bias. Dan output akan ambil daripada collector and base. So V output kita akan ambil daripada VCE ni BC. BC. Ni BC, ni BC. Ni adalah same node BC. So actually untuk common emitter dia adalah most commonly used. Maksud dia apa? Bila pegang ayat ni, saya cakap je litar amplifier circuit. Saya sebut je live time set circuit using transistor. So automatic you all dah tahu dia adalah litar common emitter
bagi diode. Boleh faham? Dia sebut saja ampere circuit yang menggunakan resistor, confirm dia adalah common emitter. Ni dah letak dia. So video yang saya bagi precast session iHeart tu tu boleh tengok 3 minit je, tak lama pun. Dia tunjukkan macam dia amplify signal. Mudah kata voice ni lah. Selalunya mic, from mic kita boleh cakap dan keluar dari speaker. Macam ni dia boleh. Suara saya kecil tapi dia output tu besar. Inilah litar dia bang. Itulah litar dia. Dia faham? So balik boleh beli sini, buat sini. You punya PA system tu. Tak payah nak buat. Cuma PA system yang dah ada kat pasaran tu dia dah ada orang kata okey, sekejap. Yang apa ni, yang amplifier yang ada kat pasaran yang you beli dah siap tu, PA system tu dia dah ada soundproofer, dia dah ada siap. Bass tu dia dah ada siap. Orang kata control part yang menyebabkan dia punya suara tu best lah, sedap lah. Tu lain lah. Tapi untuk kata basic, betul-betul foundation, orang kata crash layer ni ni lah litar dia bang. Balik cuba buat lah. Signal ni dia sebenarnya and it is the normal method of vibration connection. Ni adalah normal method of vibration connection. Maksud apa bila sebut normal tu, litar ni lah selalu. Dan kalau you perasan, litar ni lah yang kita akan kaji dalam lab 4. Okay, next. Okay, ni relation dia. Kita dah tahu tadi. Kita punya formula adalah IE equal to, tak pula putus. Okay, kita dah tahu tadi IE equal to IB plus IC. Dan saya kata tadi setiap value parameter ni kita boleh relatekan, kaitkan antara satu sama lain lah. Okay, ini dia panggil DC current gain ataupun beta, ataupun dalam kita punya data sheet selalunya dia akan tulis sebagai HFE, hybrid parameter, equal to hybrid parameter. Dan dia punya nilai selalunya besar lah. Sebab apa besar? Sebab IB selalunya micro, ni milli. So milli bagi micro dia akan jadi besar lah. Sebab micro 10 × -6, ni 10 × -3, ni 3 tolak 6, dia dapat 3 balik kan. So dia akan dapat dalam K lah, ataupun kurang. Ni range je lah. Okay, ni kaitan dia. So secara mudah yang saya boleh tulis ialah IC equal to beta IB. Kebiasaannya lah yang kita akan tulis. IC equal to IB. Dan the next adalah DC collector current. Kalau tadi DC current gain, ni adalah DC collector current yang dipanggil sebagai alpha. Kalau tadi beta, ni alpha. Okay, ni adalah rumus dia. Dia kaitkan antara IC dengan IE. Kalau tadi IB dengan IC, ni adalah antara IC dengan IE. So ni alpha. So secara mudah yang kita boleh tulis adalah IC equal to alpha IE. Okay, ni persamaan 1. Kalau saya buat, ni persamaan 2. So kalau saya samakan ni IC kan sama kan. So saya samakan IC equal to IC. Sorry, dia 2. So apa yang berlaku? Beta IB sama dengan alpha IE. So ni kaitan antara IB dengan IE pula. So maksud dia apa? Kita boleh cakap bahawa IE sama dengan beta over alpha times IB. Okay, so you nampak lah. Dan selalu nilai-nilai ni adalah halus, kecil saja. Sebab kita dah tahu IE lebih besar daripada IC. Walaupun keduanya mili-am, tapi dia akan, maksud dia nilai dia akan, range dia, tapi selalu ni dia akan less than 1. Dia pegang lah. Sebab alpha dia confirm less than 1. Kebiasaannya. Sebab tu kita pun daripada rumus kita tahu dah IE memang confirm besar daripada IC. Sebab IC ni kena tambah IB baru dapat IE kan. So kita dah tahu benda tu. Okay, for the next, untuk common emitter,
So kita tak tengok common base, kita tak tengok kat common collector, tapi kita fokus kat common emitter sebab ni adalah normal ataupun the famous circuit, normal circuit for amplifier. Itu yang saya highlightkan lah. So itu yang you all kena part tak mana tu. Okay. So bila common emitter ni dia punya graph, kita dah tahu common emitter dia, kita punya load kat mana? Common emitter kita, load kita dekat IC, load kita dekat IC dan kita punya input dekat B. Sebab tu graf kita fokus dekat IC, sebab ni adalah I load. Mana I load confirm equal to I out. Apa-apa confirm tengok output, bukan tengok input, betul? You ada input, you kena predict lah output based on characteristic. Okay, boleh? So kenapa kita pilih IC equal to VCE? Sebab ni lah kita punya load. Ni faham load. Dan kita tahu VCE kita memang equal to mana? VCE. Ni VCE ni adalah equal to kita punya Vout. Okay. Ni dengan ni. So ni equal to, sebab ni satu base, ni pun satu base kat sini cuma kat sini ada ni lah, apa ni, power supply VCE tu saja. So ini VCE. Okay, tu diode dia. Dan ni yang saya cakap, kita ada apa ni, tiga region, 3 main region lah. Dan kalau tengok sini, actually kita ada 4, tapi selalunya breakdown dengan cut off tu sebab apa yang saya boleh highlight bagaimana you boleh faham kita boleh umpamakan transistor ni macam pilih air lah. Pilih air. Saya mudah bagi perumpamaan macam tu lah. Okay, ni pilih air kita. Ni pilih air. Ni dia punya tempat putar tu kan. Okay, ini adalah dia punya emitter, ni adalah dia punya collector, dan signal yang kita beri adalah B. Maksudnya apa? Selagi B ada nilai, selagi itulah transistor akan aktif dalam active region. Itu maksud dia. So current from collector to emitter is proportional to current. Okay, kat sini kalau tengok pada ni kita tengok pada type of transistor lah. Kenapa dia sebut from collector to emitter? Sebab kita tengok lah, ini adalah N, PN. So bila NPN, kita tahu E dia confirm, tengok ni dia akan keluar. So IE keluar, so IB akan masuk, IC akan masuk. Sebab tu dia kata from collector to emitter. Sebab tengok lah, kalau PNP daripada emitter to collector lah. So the current from collector is proportional to the current flowing into the base. Itu maksud dia lah, dia proportional to the current flowing into the base. Maksud dia current yang ada kat sini into the base. Current flowing into the base, maksud dia masuk ke dalam base. So maksud dia current yang mengalir daripada, kalau macam ni sebab kita terbalik, so maksudnya ni C, sebab ni NPN ni C, so ini C, ini E, so E yang keluar, so B yang masuk. Okay, B, C, B. So maksud dia current yang mengalir kat sini jadi proportional dengan current yang kita apply kat B lah. Itu maksud dia lah. So ni adalah active region area. Kita boleh nampak VCE dia kena greater than 0.7 volt. Ni adalah nilai silikon lah, betul, dalam diode. So sebab saya kata nilai tu masih kita guna pakai untuk kita punya kelas lah, untuk transistor. Dan ni adalah VCE max. Ni adalah dia punya maksimum voltage yang dia boleh tahan. So selepas tu dia akan breakdown, dia akan rosak lah. Tu maksud yang breakdown. Okay, jadi breakdown bisa reach a sufficiently high voltage
the bias collector goes into the breakdown and the current voltage is increased. And the current collector increase and the collector current increase. Dia akan meningkat lah, current dia akan meningkat. And the transistor should be operated in this background. Dia takkan never be operated, takkan berfungsi lah. So waktu nak berfungsi kat sini saja, region ni saja, ni aktif ya. Ni region ni saja. So macam ni nak dapat active region ni, tu yang kita tengok dekat DC voltage tu. DC voltage yang saya kata tadi, yang dia sambung dekat BE dengan BC. Di mana kita punya di mana kita punya BE tu, BE kita adalah forward bias dan kita punya BC adalah reverse bias. Okey, ni kondisi dia dah. Sekejap Okay, to breakdown. The next adalah saturation atau saturated region. Collector current has reached a maximum and independent of the current. Okay, kat sini the resistor act like a short circuit. So bila saturated ni, kawasan ni short circuit, masuk short circuit, dia akan ni C kita short circuit, ni E kita. Tu masuk dia lah. B akan putus lah. B akan ni short circuit. So current dia akan EIC equal to IE. Dia berlaku lah. Sebab tu sebut current freely flow from collector to emitter. Tu masuk saturated. So ingat saya kata tadi, kita diode ni dia boleh dalam fungsi sebagai active region, saturated and breakdown ataupun cut off lah. Kalau saturated dia open circuit, kalau breakdown ataupun cut off dia akan bertindak sebagai ini open circuit, ni open untuk breakdown ni, ni punya ni macam ni open. Kalau saturated dia akan short circuit, ni short, so dia akan short circuit short circuit satu part. So kat sini transistor boleh tiga-tiga region ni dia boleh berfungsi lah. Dan paling penting kalau you perasan, tengok amplifier untuk aktif dia akan untuk active region dia akan bertindak sebagai amplifier lah, yang biasa kita akan gunakan. Tapi untuk saturated and cut off ataupun region, ni cut off, cut off kat bawah ni. Cut off ni IB equal to kosong atau langsung tak ada lah. Tu masuk dia. Dan kita meningkatkan IB. Masuk cut off ni kat bawah ni, region bawah ni IB tak ada lah. Dan dalam karakteristik of kita, it cut off basic function opposite of saturated. Maksud dia ketika cut off dia punya dia akan bertindak sebagai open circuit. Dia open macam ni lah. Kalau saturated short circuit, kalau cut off dia open. So sebab tu kalau perasan saya cakap tadi, kita ada active, saturated, dan kita ada cut off. Sebab untuk untuk kita punya breakdown ni langsung, actually breakdown ni condition breakdown ni mudah kata transistor dah rosak lah, tak ada guna lah. Sebab kita reach a maximum VCE, dia terus breakdown, pecah habis. Tapi cut off ni masih kita boleh gunakan. Kalau ni sebagai amplifier, amplify saturated short circuit, cut off open circuit, ni dah rosak. Buat P buat apa? Open circuit ni memang dah rosak, tak ada guna. Okay, ni amplifier bagus, ni memang banyak function lah yang saya kata tadi. Okay, tapi saturated and cut off apa fungsi dia? Ini yang kita akan guna sebagai switch. Open circuit dengan short circuit dengan open circuit tu bagus lah, macam switch biasa. Tapi switch biasa ni kita akan tentukan based on macam mana dia bertindak, based on IB lah. Dengan IB dengan kalau cut off IB,
Kalau saturated kita tengok the collector current has reached a maximum, IC je. Ini saturated, dia dah capai IC maximum. Okay, saturated region. Kalau dia boleh nampak lah. Ataupun VCE dia kita kata less than 0.7 volt supaya dia saturated. Okay, jadi kat situ macam diode juga kita kaji load line. Betul? Kalau masih ingat IV load line dalam diode. So untuk transistor pun sama, sebab ini kita nak kaji dia punya sifat transistor tu operate lah, macam mana dia operate. So dalam keadaan aktif, so ataupun dalam keadaan ketiga-tiga keadaan lah. So ini graf yang kita ada. Ini nilai IB kosong. IB kosong maksudnya ke bawah ni confirm cut off. Memang cut off lah, sebab tu dia akan bertindan. Dan di sini ni is drawn on a fairly off curve connecting to cut off point and to point. Kalau sini ini adalah DC load line. DC load line, bagaimana dia berfungsi lah. Dan paling penting pintasan dia kat mana dia nak tengok. Dia tengok pada circuit tadi lah. Circuit tadi ketika dia bila mana dia open dan bila mana dia short. Maksud dia bila short macam ni bila cut off confirm lah IC kosong. Sebab tak lalu, current tak lalu, sebab tu IC kosong. Ni IC kosong. Manakala ketika dia short circuit ataupun saturated, IC sama dengan IE. Kalau tengok sini, ni kita punya saturated kan, IC saturated. Ni dia punya orang kata titik temu dia lah antara IB. Okay, ni nilai IB yang kita boleh set lah. Kalau IB kosong, ni naik sikit IB, ni nilai IB. So nampak load line tu dia akan tengok kat mana U ni lah. So untuk dia mungkin maksud dia apa, dan next tadi dah tunjukkan bahawa nilai IB ni lebih kecil daripada ni. Maksudnya ni nilai dia akan meningkat. Ni kecil, ni besar, ni lagi besar, ni lagi besar, ni lagi besar nilai IB dia. So maksud kita tahulah bila kita tingkatkan nilai IB ni, kita tingkatkan nilai IB, so nilai dia punya log line fix. Log line ni memang fix. Tengok dia punya, dia boleh buat dekat graf kan, ada apa. Nanti ada satu contoh kat ujung baru kita buat, cik nak buat. Baru ada satu contoh yang kita boleh kira-kira lah, dia boleh nampak. Okay, ini ketika bottom line saya dah mention tadi. Ketika bottom line IC kosong ni, and VCE equal to VCC. Betul lah, sebab kat sini ni C, ini E. So VCE sama dengan VCC. VCC yang ada kat sini ni VCC. So VCE sebab ni buka macam ni, so VCC sama dengan VCE. Ketika tu untuk cut off, untuk saturated IC equal to IC saturated. Ni IC saturated and VCE equal to VCE saturated. So value tu you kena carilah berapa dia punya IC saturated. Dan lagi kita tahulah ketika ini kita boleh cakap bahawa IC equal to IE, sebab dia macam short circuit. Dan between cut off and saturated along the line is adalah active region. Active region ni sebagai amplifier. Okay, inilah sebab tu dia buat titik temu ni. Inilah titik region macam ni. Ni cut off. Ni saja ruang yang transistor ni akan bertindak sebagai amplifier. Okay, next. Okay, ni contoh function of transistor. Ni saya cakap tadi, biasanya memang dua lah kita akan gunakan sebagai amplify and switching. So macam ni lah. Ni boleh tengok ketika cut off, senang saja. Cut off di mana
kita punya IB tu kita kosongkan, tapi untuk saturated IB adalah nilai, tapi nilai IC tu yang kita kata kita ni lah, kita tambahkan sehingga sampai saturated. Value tu you kena tengok dalam datasheet lah. Tu hanya pihak development ataupun company yang develop tu yang tahu nilai tu. Dia boleh apa-apa, dia boleh tengok berapa IC saturated untuk dia bertindak ke high cross. Okay, ni nilai V in. Okay, macam saya kata ni lah, actually VAC dengan DC takkan directed connected, sebab dia akan, sebab okay, satu AC satu DC. So kalau you sambung tu tak directly akan jadi bermasalah lah, sebab ni positif dan ni pula berubah-ubah. So ada isu kat situ. So dia tak boleh connected direct. So apa yang dia buat, dia akan letak satu pemisah, iaitu kapasitor. Kapasitor ni bagus. Untuk AC dia akan bertindak charge dengan discharge. Tapi untuk DC, apa yang dia akan buat? Apa yang dia akan buat? Dia akan terus jadi cut off. Cut off maksud dia apa? Dia akan open circuit lah. Sebab tu dia pemisah. Cut off Untuk DC dia akan cut off lah. Untuk kapasitor. Itu tugas kapasitor. Kenapa kapasitor? Selalu soalan, family guard soalan ni. What is the main function of the capacitor in the circuit? Saya dalam lab ada buat soalan ni, saya tak ingat. Kita tengok balik lah. Tapi lab 4 lah. Lab 3 tak ada. Untuk amplifier di circuit. You jangan bezakan, you jangan samakan pula capacitor function in the power supply regulator circuit dengan transistor amplifier circuit. So itu lain-lain lah. So memandangkan V in kita dekat forward bias dan V out kita dekat reverse bias. So apa yang akan berlaku? V out akan balik. Kalau ni first cycle positif, dia akan minus, tapi dia punya nilai tu dia dah amplify lah. Second cycle, okay, untuk second cycle, untuk negative cycle, dia akan positif. So dia akan terbalik, dia akan berlawanan lah, sebab reverse bias punya effect. Dia faham? Sebab kita reverse bias, sebab kita ambil V out daripada VC. So VC memang kita tahu ini adalah NPN. So ni negatif, so dia akan bertindak berlawanan lah. Kalau ni negatif, dia akan positif. Kalau ni positif, dia akan negatif. So dia akan berlawanan, tu saja. Dan nilai ni dia akan amplify lah. Okay, boleh lah, ni contoh yang saya kata. Alah habis lah. Habis dah? Sekejap kan? Okay, ni contoh yang kita boleh sama-sama buat dan usahakan lah nilai. Okay, ni root yang kita ada. Okay, kalau pada circuit ni you boleh nampak hanya ada DC voltage saja, betul? So bila ada DC voltage saja, dia hanya nak tahu the condition of transistor ni dalam active region, cut off region ataupun saturated region saja. So selalunya sebab tu dia tanya nilai IB berapa, IC berapa, AI berapa, VBE berapa, VC. Okay, first dia ada 5 parameter yang dia minta cari. So first dia tengok lah. Ini NPN. Dan first daripada ni IB tu dulu. Dan dia beri beta 150. IC tak, IC pun tak tahu, IE tak tahu, VBE. Okay, first yang kita boleh nampak kat sini adalah VBE. Okay, ini B, ini E, ini C. So selalunya sempang VBE untuk NPN dia akan nilai 0.7 volt. Ini NPN NPN. Kalau PNP dia akan EB, PNP dia akan 0.7 volt. Ini nilai fix, ini adalah nilai layak silikon lah. So ni VBE, ni VBE. So VBE. So from kita padam dulu lah.
Kacau pula. Okay, kita boleh selesaikan looping ni. Saya buat loop kat sini. Loop kat sini ya. So apa yang boleh nampak, saya terus buat lah. Negatif 5. Sebab first saya jumpa negatif dulu, 5 volt. Jalan-jalan jumpa dia. Okay, ni IB. So IB masuk sini. So ni jadi dapatlah VRB. So ni positif. So positif. VRB equal to IB times RB. Sebab RB dia beri. RB dia beli Dan next tambah tolak. Sebab ni positif, ni negatif. So tambah tolak. Tambah VBE. VBE berapa? Ni 0.7. VBE 0.7. Lepas tu lepas E jumpa ground, jumpa balik. So equal to 0. So apa yang kita boleh kata, IB RB plus VBE equal to 5. So you arrange balik formula ni dan you akan dapat nilai IB sama dengan 5 tolak VBE over RB. Okay, dia punya rumus lah. Dan you boleh buat lah. Okay, 5 tolak 0.7 divide by RB berapa? 10K. Okay, berapa dapat jawapan? Seorang kira. Okay, boleh kira seorang. Feedback seorang. Masa stay tune tu masih ada kat ujung talian tu. Hello? Senyap itu. Ada, saya ada. Oh ada. So boleh seorang kira. Sama. 43 mili saya. 43 mili. Yes, sir. 43 mili. Mili Saya mili. Mili M. Okay. You all kira saya. Kau boleh dapat feedback Kau kata saya kira kan, saya cakap kan pandai juga. Okay, 43 mili. Okay, first selesai dapat. IB dah selesai. Okay, selesai. Next IC lah. Okay, IC kita tahu nilai IC sama dengan berapa? Tadi beta IB. So beta 150 times 43 mili. So berapa jawapan? Tadi VBE dah dapat. So dua value dah dapat, VBE dengan IB. So IC berapa? 150 times 43 mili. Berapa? Dia ada seorang 6.45 saya. 6.45 45. mili M lah. Betul mili M? Betul. Slow Okay. Sekarang IC dah dapat, settle. Okay, IE pula. IE sama dengan berapa? Rumus mana nak guna? IE bukan sama dengan IC ke saya? IB ya. Okay, ingat IB sama dengan IB. dalam IC ke tu IB bila dalam keadaan saturated lah. Sekarang dalam keadaan dia actually dia aktif ni. Kita anggap dia aktif sebab nilai IC tu dia tak beri. Dia tak nyatakan nilai IC saturated. So kita anggap dia aktif. So bila anggap aktif, orang kata dia basic formula IC equal to IB plus IE.
Betul? Yang mula-mula tadi. Current keluar equal to current masuk. Okay. IE equal to IB plus IC. Maksud dia current keluar equal to masuk. So berapa duk yang ban? IB dah dapat tadi 43. IB 43 mili ke? Betul ke tu 43 mili? Jangan seorang cakap semua telan je. Alah ni 430 eh. 0.43 mili saya. Nak senang 430 mikro betul. Boleh juga kosong mikro. boleh juga kalau 0.43 mili pun boleh. 0.43 mili pun boleh. Ataupun 430 mikro am pun boleh. So dapat jawapan tu darab ni mikro 430 mikro 150. Ni 64. Silap ni bang. 64.5 mili. Main telan ni semua ni. Dia dah pelik tak? Selalunya B micro So kat sini 430 micro plus 64.5 mili. Okay, dapat jawapan I. Kira sendiri. Kira sendiri Okay, the next dia nak suruh cari nilai VCE lah. Okay, VCE. Ni VCE kita. Saya buat loop ni pula. Okay, buat loop macam ni pula. So from this loop negatif 10, jumpa negatif dulu, jumpa dia ni positif minus VRC sebab IC memang masuk pun. So VRC ni sama dengan sama dengan IC RC. So IC RC plus VCE sama dengan kosong sebab lepas dia keluar dia jumpa dia balik kosong. So you rearrange dia punya ni, jadi VCE sama dengan 10 tolak ICRC. So dah boleh kira lah sebab RC dapat tahu, IC pun dah tahu. So boleh semak jawapan boleh semak jawapan. Actually you punya ni dalam modul. Jawapan dalam modul lah. Ni ni jalan kira yang saya boleh share pada anda lah. Tadi VCB tadi 64.5 betul, 64 mA. Untuk IE 64.9 mA. Untuk VCE tadi dah kira. Untuk VCE ni 10 tolak 6.45 volt, dapatlah 3.55 volt. So ini jawapan dia lah. Dan VCB kat sini. VCB sini VCB. So soalan tak tanya, jarang tanya soalan tiba-tiba, tapi you boleh juga buatlah sebab VCB equal to VCE minus VBE. VCE BE. VCE BE. VCE mana? VCE minus VEB. Okay. Sebab apa tadi dia tanya VCB sama dengan VCE sebab apa yang kita nampak kat sini untuk kita punya circuit ni C kita. So VCE sama dengan sempang ni campur sempang ni, CB campur VBE. Faham So sempang sama. Sebab tu dia punya rumus. Tapi soalan tak ada, saja nak tunjuk Okay, ni jawapan boleh semak. Okay, tu saja untuk
chapter 3 lah. Dah habis lah chapter 3. Yang penting saya rasa tricky yang you kena aware adalah saya dah bagi ringkasan ni, cantik ni. Dan kau boleh configuration ni yang mungkin you akan start confused lah sebab ada kira-kira. Dan kau boleh tengok dekat you punya apa ni, modul modul yang saya rasa modul ini di sini ni adalah modul ni. Ini exercise dalam modul. Boleh tengok dalam modul ada beberapa exercise yang you boleh go through lah untuk you punya apa ni, you punya apa reference to the next. Okey, boleh? Ada apa soalan untuk chapter 3? 40 orang. Memang seorang tu tak datang ni. Dah tutup lah. Tu Nazmi baru masuk. Tu Nazmi? Ada. Ada. Pukul berapa masuk ni? Pukul berapa masuk tadi? Pukul 11. 11 Okay, hopefully nanti boleh tengok lah dan recorded. Sebab nanti untuk you punya part dia Nazmi Puan Muhammad Arif ada? Puan Muhammad Arif? Tak ada ni. Puan Muhammad Arif? Syafiq Aiman? Saya. Okey, ada. Baru masuk ni. Okey. Daniel Fitri dah? Daniel Fitri? Saya. Okey, terima kasih. Hamzah Syahmi? Saya Hamzah Syahmi. Aizat Razali? Saya. Ada. Okey, Aizat Razali ada. Aiman Marwi? Saya. Okey. Ada. Okey, Azrin Jitarudin? Saya. Okey, Azrin Jitarudin. Ada. Hamzah Syahmi dengan Muhammad Arif. Muhammad Arif ada? Tak ada Sudah keluar. Muhammad Arif tak ada? Tak ada ni, ada berapa orang dia dua orang. Okey, nanti boleh lapor kat saya untuk ni. Okey, ada persoalan lagi? Siapa nak tanya? Okey, selamat bercuti. Tapi standby lah untuk you punya task. Supaya prepare lah. Hari Ahad saya buat first day lepas week 9. Okey, ada bagi soalan? Tak ada. Sampai chapter berapa, Sir? 1-2 je. Sampai dayak je. Sir, test bila, Sir? Hari Ahad minggu 9. Minggu depan ini minggu 7. Minggu depan cuti. Term break minggu 8, minggu 9 hari Ahad. Nanti saya cakap lah dia punya date tu. Bukan Ahad ni depan Ahad satu lagi. Platform auto, Sir. Macam biasa. Betul. Okey, Najiyah, ada apa Najiyah? Tak ada apa-apa, Sir. Okey. Itu saja kot daripada saya. Terima kasih sama masa diberikan. Lebih kurang sejam setengah ni. Hopefully apa-apa pertanyaan dan apa-apa boleh PM lah. Untuk lab 3 boleh cuba
you setting, you tukar VSync tu jadi 339 dengan 50 first. You just letak just parameter number saja, jangan letak vote lah. Wa Muhammad Arif pun masuk. Baru nak belah Mana Wa Muhammad Arif ni? Wa Muhammad Arif? Ya, maaf sir. Tengok muka sikit. Buat apa ni? Lelap sir. Lelap. Sempat lagi kau masuk Baguslah. Okay. Rumah kat mana? Mana Nganu? Nganu nanti standby test nanti. Ahad depan. Baik sir. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya tutup dari tanggung dengan kafaratul ramadan dan suratul asr. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi next week. Ya, sir. Okay, sama. Thank you.